Bakteria kita dah settle. Hari tu kita dah tengok sampai virus, sampai semualah. Sampai ke alga itu. Alga ni kita dah habis lah. Kita dah bincang dah mengenai semua bakteria, semua mikroorganisma yang ada, kelima-limanya. So saya harap kalau kamu tak faham lagi, kamu boleh lagi bertanya pada saya. Kita akan bincang lagi dan lagi sampai kamu habis PM lah. Okey, malam ni kita nak pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Macam mana mikroorganisma ni boleh hidup dan juga wujud kat satu tempat tu. Pertama sekali, mesti ada nutrien, mesti ada makanan kat tempat tu. Contohnya macam mana mukur ni boleh hidup kat satu tempat tu, satu sebabnya ialah kamu letak roti atas meja. Biarkan selama seminggu. Lagi nanti kamu akan nampak lah ada mukur 2-3 koloni akan wujud atas kamu punya roti. Jadi yang pertama sekali, dengan kehadiran nutrien, maka pertumbuhan mikroorganisma akan meningkat. Dengan adanya makanan, dia punya nutrien, jadi wujudlah mikroorganisma kat situ. Kemudian kelembapan. Biasanya mikroorganisma ni disukakan cuaca ataupun suhu yang rendah dan berkeadaan yang lembap. Kalau ada air sikit, lagi dia suka. Jadi sebab itulah kalau biasa macam luka doktor dia suruh keringkan, ataupun sesuatu permukaan tu, kalau macam kamu tak cuci betul-betul permukaan meja ke, memang bakteria akan membiak dengan banyaknya. Kemudian cahaya. Dengan biasanya mikroorganisma ni dia tidak suka cahaya yang terlalu terang lah. Biasa dia suka dalam keadaan dia tak mempunyai cahaya yang terang. Dalam keadaan malap, dia memang suka. Kemudian suhu yang terlalu tinggi tidak sesuai untuk mikroorganisma. Dia suka suhu yang sederhana. Dan juga nilai pH. Biasanya bakteria ni dan juga mikroorganisma sukakan nilai pH yang bersifat neutral, 7. Itu pH 7. Okey. Kita pergi balik satu persatu. Okey, nutrien merupakan keperluan asas untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Jadi kalau nutrien tu banyak, mestilah banyak bakteria ataupun mikroorganisma lain akan wujud. Kelembapan. Perlu air untuk terus hidup. Memang kebanyakan mikroorganisma mereka perlukan air untuk terus hidup. Apatah lagi dengan alga, kulat, memang perlukan air. Ada setengah alga ni dia hanya hidup dalam air sahaja. Kalau duduk kat luar dia akan kering dan mati. Okey, cahaya keadaan gelap sangat sesuai bagi parasit dan saprofit. Jadi mukur ni dia suka dalam keadaan yang agak gelap lah, sebab dia bersifat saprofit. Ada juga bakteria-bakteria yang bersifat parasit ni dia memang suka dalam keadaan yang gelap. Okey, suhu pula kalau 0 Celsius itu suhu yang terlalu kecil untuk dia. Terlalu rendah. Jadi dia tak sesuai. Jadi dalam keadaan suhu yang macam manakah dia sangat sesuai, sangat optimum adalah pada suhu 37 Celsius. Itu suhu badan manusia yang sangat optimum untuk dia, untuk mikroorganisma ni hidup. Kemudian nilai pH. Okey, kita tengok suhu 60 Celsius hingga 100. Kebiasaannya mikroorganisma akan mati pada suhu yang ni. Sebab apa? Suhu terlalu tinggi ni dia tak sesuai untuk dia hidup. Kemudian nilai pH pula, pH 7 yang paling sesuai untuk mikroorganisma hidup. Okey, kalau pH, kamu tengok tu pH terlalu beralkali dan juga terlalu beresid, memang mikroorganisma tidak sesuai untuk hidup. Sebab tu biasanya kamu buat jeruk Jeruk ni kita letak apa? Kita letak cuka sikit. Apa tujuan letak cuka tu?
supaya keadaan dalam jeruk tu bersifat beresid. Dalam keadaan beresid tu, bakteria tidak boleh merosakkan makanan yang kamu jerukkan tu. Jadi itulah fungsinya kenapa kita meletakkan cuka, supaya mewujudkan keadaan beresid pada cuka tu. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria sememangnya. Okey, pada 0 Celsius bubur nutrien jernih. Kenapa bubur nutrien ni jernih pada suhu 0 Celsius ni? Sebab apa? Sebab bakteria ni tidak sesuai untuk hidup. Bubur ni dia akan jadi bubur je lah. Walaupun kita letak bakteria, dia tak membiak dengan banyak. Jadi dia tidak keadaan tu tidak menyebabkan pertumbuhan yang banyak pada bakteria tersebut. Okey. Kemudian pada suhu 37 Celsius, kamu tengok ada eksperimen ni, dia letakkan bubur nutrien, apa jadi? Kamu akan nampak nanti nutrien ni akan menjadi keruh. Dia akan jadi keruh. Ini menunjukkan bahawa bakteria tu membiak dengan begitu banyaknya. Itu pada suhu 37 Celsius. Okey, walau bagaimanapun, bila mana kamu letakkan bubur dalam tabung uji ni, kemudian letakkan bakteria dalam tabung uji ni juga, lepas tu letakkan dalam ketuhar pada suhu 60 Celsius. Pada suhu ini bakteria akan mati. Sebab apa? Dia memang tak boleh hidup pada suhu yang sangat tinggi. 60 Celsius tu dikira sangat tinggi untuk bakteria hidup. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita tengok lagi kalau cahaya. Cahaya apa jadi? Kalau kamu tengok tu, cahaya mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, kalau kamu letakkan bakteria dalam satu tabung uji, letakkan nutrien makanan dia dan juga letak bakteria dalam tabung uji ni. Kemudian tabung uji ni kamu letak dalam almari gelap. Apa jadi? Kamu akan dapati tabung uji ni akan mengeruh juga. Sebab apa? Keadaan yang gelap tu memang sangat-sangat disukai oleh bakteria. Jadi dia akan membiak dengan banyaknya. Sesuailah untuk dia membiak. Okey, walau bagaimanapun dalam keadaan yang sangat terang, kamu letakkan di mana? Di bawah lampu yang terang. Dalam tabung uji ni adanya bakteria, adanya nutrien. Kamu akan dapati bahawa bubur ni dia tak akan jadi keruh. Dia akan jadi jernih je. Maksudnya pembiakan bakteria tidak terlalu banyak, menyebabkan dia dia bubur tu tidak mengeruh. Okey, kemudian kita tengok faktor lain pula. pH mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, kita ambil tabung uji, kita letakkan nutrien dalam ni dan juga kita letakkan bakteria. Dan kamu tambahkan asid. Biar pH dia jatuh, itu 7 ke bawah, 6 ke bawah sampai ke 0. Kamu akan dapati bahawa nutrien ni akan kekal jernih macam ni. Sebab apa? Menandakan bakteria tidak membiakkan dengan banyak. Walau bagaimanapun dalam keadaan pH 7, kamu tak tambahkan apa-apa alkali ataupun asid, kamu akan dapati nutrien akan bertukar menjadi keruh, menandakan bakteria sedang membiak dengan banyaknya. Okey, bila mana kamu letak pula dalam tabung uji lain pula, yang ni kamu letakkan alkali. Tak ada satu tabung uji, ada letak nutrien, letak bakteria dan letakkan sedikit alkali. Yang mana tabung uji tersebut berada dalam keadaan beralkali, jadi ia akan menyebabkan bakteria tidak membiak dengan banyak. Jadi kamu akan dapati tabung uji itu berada dalam keadaan nutrien yang terdapat dalam tabung uji itu berada dalam keadaan jernih sahaja, menandakan pembiakan bakteria itu tidak berlaku dengan cepat. Okey. Peranan mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan seharian. Okey, sebenarnya bukan semua bakteria ni berbahaya. Bukan semua mikroorganisma ni tidak berfaedah. Ada di kalangan bakteria ni yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Contohnya bakteria yang mana dia berada dalam salur makanan herbivor.
Contohnya dalam perut lembu atau perut kambing kan. Jadi perut kambing ni dia makan rumput. Walau bagaimanapun dalam perut herbivore ni, haiwan herbivore ni, mamalia sebagai contohnya, haiwan-haiwan seperti ini yang makan rumput ni, dia tidak boleh mencernakan rumput tu. Sebab apa? Mereka tidak mempunyai enzim selulis. Tidak mempunyai enzim selulis. Jadi apa buat? Bakteria yang terdapat dalam mikroorganisma yang terdapat dalam perut haiwan tersebut akan mengeluarkan selulosa, akan mengeluarkan enzim selulis. Jadi enzim selulis tu dia akan mencernakan selulosa membentuk glukosa. Jadi glukosa itulah sumber tenaga untuk haiwan tersebut. Okey. Kat sini dia bagi kamu contoh. Dia bagi kamu contoh. Okey, selalu makanan herbivore mempunyai bakteria dan protozoa. Jadi dua ni sahaja, dua mikroorganisma ni sahaja. Jangan kamu letak algae lah, bukan. Dua ini sahaja, bakteria dan protozoa. Dua mikroorganisma ni, bakteria dan protozoa ni, dia boleh menghasilkan enzim selulis. Boleh menghasilkan enzim selulis, maka daun yang dimakan oleh haiwan tu akan dihancur-hancurkan oleh enzim selulis ni. Jadi ini terjadi kepada haiwan yang memang dia pemakan daun, dia pemakan rumput, tapi badan dia tidak ada enzim selulis. Jadi siapa yang menghasilkan enzim selulis? Yang menghasilkan enzim selulis itu bakteria dan juga protozoa yang terdapat dalam perut dia. Jadi di sini kamu nampaklah betapa pentingnya mikroorganisma ni dalam kehidupan haiwan tersebut. Bayangkan kalau dia makan tapi tidak boleh dicernakan. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai enzim selulis. Jadi dengan kewujudan protozoa dengan bakteria ni akan menyebabkan dia boleh mencernakan makanannya sendiri. Contoh lain, contoh yang paling popular dalam SPM adalah anak-anak, yang mana dalam perut dia tu, dalam usus anak-anak ini terdapatnya protozoa. Yang mana protozoa ni akan menghasilkan enzim selulis yang akan menghancurkan selulosa yang daripada kayu tu kepada glukosa. Okey. Contoh seterusnya, okey, apa dia? Bidang pereputan. Bakteria pengurai dan kulat menguraikan tisu organisma mati kepada sebatian amonium. Okey, pereputan ni penting ya. Proses pereputan ni adalah sangat penting. Kalau tidak, kita akan dapati orang dulu-dulu ni tak mereput sampai sekarang. Haiwan-haiwan yang mati tidak mereput kalau macam tu, kalau tidak ada proses pereputan ni. Jadi haiwan-haiwan yang dulu punya, yang mana telah mati, dia akan dihancurkan, direputkan, di mana tulang-tulang dia pun akan habis. Badan-badan mereka ni akan dihancurkan oleh siapa? Oleh bakteria dengan kulat pengurai. Dia akan uraikan daripada badan dia terdiri daripada protein tu, daripada otot-otot ni akan bertukar menjadi cairan amonium. Dia akan jadi sebatian amonium dan akan masuklah ke dalam tanah, masuk ke tanah, kemudian jadi baja kepada pokok. Okey, bidang perubatan pula, antibiotik penicillin diekstrak daripada kulat untuk merawat penyakit sifilis dan gonoria. Jadi daripada kulat ni lah dapatnya antibiotik. Kulat ni lah, yang contohnya yang kamu tengok kumpulan kulat tu, kulat ni lah yang mana antibiotik didapati. Untuk apa? Untuk mengubati penyakit sifilis dan gonoria. Okey, insulin digunakan untuk merawat penyakit kencing manis. Kini dihasilkan oleh bakteria yang dimodifikasi secara genetik. Maksudnya sekarang ni bakteria ni telah digunakan untuk menghasilkan insulin. Bakteria sekarang ni digunakan. Bukan lagi, kalau dulu kan ambil insulin daripada sumber tak halal, daripada babi semua tu. Tapi sekarang ni dengan adanya teknologi genetik, kejuruteraan genetik yang dah semakin maju, insulin punya DNA tu dimasukkan ke dalam bakteria. Jadi bila mana dimasukkan dalam bakteria tu akan membiak dengan banyak. Jadi insulin tu dihasilkan dengan banyak. Tak dengar suara. Tak dengar?
Okey, dengar jelas tak? Tadi tak jelas sangat saya. Oh, tak jelas. Oh. Hello. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk peranan mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Jelas tak? Cikgu buku surat berapa ni? Ini buku teks form 5 kan? Form 5. Buku surat 2.